Aku tak takut. Nama saya Hanim. Pada malam hujung minggu, saya rencanakan saya bersama beberapa kawan lain pergi mendaki. Setelah selesai dan menikmati makan malam, kami memutuskan untuk pulang. Laluan untuk pulang memerlukan kami melalui jambatan kota tinggi. Ketika itu sudah lewat malam, jalan di jambatan itu lengang tanpa kendaraan lain. Tambahan pula, hujan renyai-renyai mulai turun. Ketika kami berbual dan ketawa dalam kereta, tiba-tiba kami ternampak seorang wanita muda sedang duduk di tepi jambatan. Kami sangat bimbang dengan keselamatan wanita itu. Pikiran pertama kami ialah, mungkin dia sedang coba mengakhiri hidupnya dengan melompat dari jambatan tersebut. Jambatan itu sangat tinggi, dan ini pastinya akan membawa akibat buruk buat dirinya. Cara dia duduk di tepi jambatan itu sangat berbahaya. Dia memakai gaun merah panjang, dan rambutnya yang panjang serta kerinting menutupi sebahagian besar belakangnya. Dia tidak bergerak langsung, walau sedikit pun. Saya rasa pelik kerana dengan angin kuat yang jelas terasa di jambatan itu, rambutnya langsung tidak bergerak. Namun, kami sangat risau dengan bahaya yang mungkin berlaku kepadanya. Untuk membantu, saya mencari tempat untuk membuat pusingan U dan kembali ke arah wanita itu. Kami memberhentikan kereta betul-betul di sebelahnya, dan saya menjerit, "Kak, apa yang kakak buat? Perlukan tumpangan?" Dia berpaling dengan sangat perlahan, tetapi gerakan kepalanya sangat aneh, seperti robot. Kepalanya berpusing sehingga berlebihan, sampai seluruh wajahnya kini menghadap kami. Itu bukanlah sesuatu yang manusia biasa boleh lakukan. Saya dan rakan saya saling berpandangan dengan rasa tidak percaya, dan saya menekan pedal minyak dengan begitu kuat sehingga saya rasa kereta itu hampir terbang. Itu jelas, bukan manusia. Apabila saya memikirkannya semula, saya masih teringat wajahnya ketika dia memandang terus ke arah kami. Dia kelihatan seperti seorang wanita Cina, dengan rambut depan yang pendek seperti patung, wajah yang sangat lobang matanya kosong dan mukanya cengkung. Ekspresi wajahnya kelihatan sangat sedih. Sejak itu, saya tidak pernah lagi menggunakan jambatan kota tinggi. Ia hanya akan pada waktu siang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Follow Kak Jane. Saya tidak pasti sama ada dia menyebut status perkahwinan Adam. Tetapi saya ingat bahawa Adam masih mempunyai seorang ibu. Narafidah berkata, Adam sangat baik sehingga dia mula menyertai kumpulan agama radikal. Sikapnya mula berubah selepas itu dan dia mula menghakimi orang lain. Adam juga pernah memarahi Rafidah, memanggilnya kafir dan nama-nama lain, mengkritiknya atas perkara-perkara yang tidak diwajibkan oleh Islam. Tidak lama kemudian, Adam berhenti bekerja dan menggunakan wang simpanannya untuk membuka perniagaan komputer. Selepas setahun, perniagaan itu gagal, dan ini menambah tekanan kepada Adam yang menjadi semakin teruk. Dia mula memarahi ibunya
menjerit kepadanya, menuduhnya kafir dan melanggar ajaran Islam. Setiap hari ibunya terpaksa menahan kritikan dan penghakimannya. Setiap malam juga, ibunya menangis, sehingga tertidur, karena kata-kata Adam sangat menyakitkan hati dan menghancurkan perasaannya. Adam juga tidak membantu urusan ibunya dan meminggirkan ibunya secara keuangan selepas kehabisan simpanan. Rafidah berkata, mungkin apa yang terjadi kepada Adam adalah karma, karena cara dia melayani ibunya. Setahun selepas itu, saya bertemu dengan sepupu saya, Radiah. Saya tahu Radiah dilahirkan dengan mata ketiga. Dia boleh melihat perkara yang biasanya kita tidak dapat lihat. Radiah menceritakan bagaimana dia dan kawannya pernah pergi ke atas bukit bertentangan stadium itu untuk duduk bersantai. Semasa mereka duduk di bangku berhampiran beberapa pokok, Radiah tiba-tiba dapat menghidu bau busuk yang sangat kuat sehingga membuatnya mual. Dia bertanya kepada kawannya, "Kau kentut ke?" Kawannya menafikan dan berkata, "Dia tidak bau apa-apa." Radiah berkata, "Baunya sangat busuk dan pekat. Kau tak bau apa-apa. Kau perlu periksa hidung kau." Radiah memerhatikan sekeliling untuk mencari dari mana bau itu datang. Mungkin ada haiwan mati, tetapi yang dia lihat hanyalah seorang wanita memakai niqab hitam panjang yang menutupi seluruh badan kecuali matanya. Wanita itu berdiri di belakang sebatang pokok sambil memandang mereka. Radiah dengan marah berkata, "Apa yang perempuan itu tengok-tengok? Ada apa yang nak ditengok di sini?" Dia merenung kembali wanita itu dan berkata, "Mungkin dia yang kentut." Dia memandang Radiah dengan wajah pelik dan berkata, "Tak ada sesiapa pun di sini, hanya kita berdua. Walaupun langit semakin gelap, masih cukup terang dan semuanya jelas." Kawannya berkata, tidak ada sesiapa di situ. Radiah tetap berkata, wanita itu ada, sambil menunjuk tepat ke arahnya, hanya kira-kira 3 meter jauhnya. Kawannya yang kini jelas, ketakutan terus berdiri dan menarik Radiah. Mereka saling berpandangan dan menyadari apa yang Radiah nampak bukan manusia. Mereka segera berlari turun secepat mungkin. Jiran-jiran di sekitar kawasan itu juga berkata, pada waktu malam, mereka masih boleh melihat bayang-bayang orang yang sama berjalan ke atas bukit itu, dan jeritan lelaki yang kuat kedengaran. Saya tidak tahu jika perkara ini masih berlaku sekarang. Saya telah berpindah jauh dari Woodlands bersama keluarga saya, dan tidak tahu atau mendengar lagi cerita tentangnya.